Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita dalam siri syarahan kitab Zakhirah Al-Musharrafah. Doa menguatkan ingatan. Doa menguatkan ingatan. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik. Ya Allah, jadikanlah jiwaku jiwa yang tenang dan mengimani pertemuan denganmu, yang merasa cukup dengan pemberianmu, yang redha dengan ketentuanmu. 3 kali setiap pagi dan petang. Maka sidang penonton dirahmati Allah, kekuatan menghafal ataupun kekuatan ingatan ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mempunyai kekuatan untuk menghafal. Cuma kekuatan untuk menghafal itu kadang-kadang pudar ataupun lemah kerana tidak digunakan, ataupun kotor, terhalang, terhijab disebabkan dosa dan maksiat. Maka untuk menguatkan ingatan ada tiga cara ataupun 3 langkah yang boleh kita amalkan. Pertama sekali dengan kaedah pemakanan. Dengan kaedah pemakanan, terutamanya pemakanan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW seperti kismis, kurma, madu, susu, dan maka itu adalah antara makanan-makanan yang akan membantu otak, merangsang otak untuk menguatkan ingatan. Yang kedua, dengan penjagaan. Dengan penjagaan iaitu dengan menjaga diri daripada dosa dan maksiat. Kerana dosa dan maksiat inilah sebenarnya yang akan melemahkan ingatan kita. Kerana itu kita dapati para ulama terdahulu, ingatan mereka sangat kuat. Mereka menghafal segala-galanya dengan mudah dan tidak lupa. Kerana mereka sangat menjaga mata mereka supaya tidak melihat kepada maksiat. Mereka menjaga telinga mereka tidak mendengar kepada perkara dosa. Dan mulut mereka menjaga supaya tidak menyebut perkara dosa. Bahkan hati mereka juga dijaga supaya tidak memikirkan perkara dosa. Maka dengan itu kekuatan hafalan mereka tidak terjejas. Tetapi bila mata melihat kepada pandangan yang haram, telinga mendengar bunyian yang haram ataupun percakapan yang haram, mulut bercakap perkara yang haram, hati memikirkan perkara yang haram, maka itu akan melemahkan ingatan seseorang. Maka dengan kaedah yang kedua untuk menguatkan ingatan dengan penjagaan. Dan yang ketiga, menguatkan ingatan dengan amalan. Berbagai-bagai amalan telah dianjurkan oleh para ulama untuk menguatkan ingatan. Maka salah satu doa, antara doa yang dianjurkan untuk menguatkan ingatan kita adalah kita membaca doa ini setiap hari 3 kali sewaktu pagi dan 3 kali sebelah petang. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah, ya Allah, jadikanlah nafsuku, jadikanlah jiwaku jiwa yang tenang. Kerana jiwa yang tidak tenang tidak mampu menghafal. Jiwa yang berserabut dan berbagai-bagai masalah, jiwa fikiran tersebut tidak akan dapat untuk fokus dan menghafal. Maka pertama sekali kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah beri ketenangan. Bila ketenangan ada dalam hati, barulah minda akan terbuka untuk menghafal. Tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Yang beriman dengan pertemuan dengan Allah dan mempunyai sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka qanaah ini, iman dan qanaah ini akan membawa kepada ketenangan jiwa. Seseorang yang tidak mempunyai iman dan tidak mempunyai sifat qanaah, hatinya akan tidak tenang, hatinya akan berserabut dan tidak mampu untuk menghafal. Maka kita minta supaya Allah kurniakan kita keimanan dan Allah kurniakan kita sifat qanaah. Sifat qanaah, sifat syukur dengan pemberian Allah. Maka dengan iman dan qanaah dan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan ketenangan, dan mudah-mudahan kita menggunakan kekuatan hafalan kita untuk menghafal perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk umat. Kita mudah-mudahan kita menggunakan kekuatan hafalan kita untuk menghafal perkara-perkara yang boleh membawa kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.